Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ceria. Baru-baru ni tuan-tuan perempuan, pembaca dan penonton Anjamua, saya sempat mengikuti Tuan Nasir dan tim RPU melawat sebuah kelong penternak ikan dalam sangkar di Pulau Pinang ni. Kita panggil kelong Abang Gani. Jom kita tinjau. Kami naik bot di jeti di tempat nelayan Batu Uban, dan ada 3 bot lah. Guna bot JISB ataupun bot Ikhwan yang dia beri nama Semencu Baba, tapi bot ni kecil, tak ramai yang boleh naik sini. Dan sewa 2 buah bot lagi kerana RPU ramai. Jadi bot Semencu Baba ni pun agak sukar juga nak diturunkan di rem sini kerana sempit dan juga ada laluan depan tu, jadi nak adjust mundur tu agak sukar jugalah. Tapi alhamdulillah dapat juga diturunkan. Dan Semencu Baba ni dibawa ataupun yang pilot ni Tuan Nasir sendirilah, dan ada Tuan Mat, anak Tuan Nasir, bantu. Jadi ini gambar ataupun video proses ketika nak turunkan bot tu. Ada Tuan Anwar, ada Haji Kudus. Tuan Haji Kudus orang lama lah Pulau Pinang, terkenal mengusahakan perniagaan ayam. Jadi kami turun di sini dan menuju ke kelong-kelong ternakan ikan yang banyak. Di sini banyak kelong, dan di sini juga banyak orang memancing ikan di selat ni yang memisahkan tanah besar dengan Pulau Pinang. Di ketika mula naik tu nampaklah suasana ataupun nampak pemandangan seberang perai dan juga jambatan Pulau Pinang, jambatan 1 lah, jambatan 1 dari dalam bot. Jadi cantik lah. Selalu kita nampak dari jauh, dari darat, ataupun ketika naik atas jambatan tu melintasi jambatan melintasi selat tu. Tapi kali ni dari bot kita melihat pandangan bangunan-bangunan dan juga jambatan Pulau Pinang yang merupakan jambatan yang kedua terpanjang di Malaysia ni. Yang pertama tu jambatan nombor 2 tu, itu jambatan yang terpanjang lah. Jambatan pertama ni, ini jambatan yang kedua terpanjang di Pulau Pinang. Panjangnya 13.5 km. Tuan Nasir melatih para RPU untuk berani di laut ni. Laut ni kena sentiasa dilatih dengan air ni, kerana yelah habitat kita ni manusia di darat. Jadi berhadapan dengan air ni memang cemas lah, macam benda boleh berlaku, seperti yang berlaku di air Bentan baru-baru ni, bila mana walaupun penduduk tempatan kampung Tanjung Serindit sendiri, tapi kalau nak berlaku kemalangan tu Tuhan boleh buat. Muncullah ada RPU yang telah dilatih dan bertanggungjawab untuk selamatkan mereka. Jadi di mana-mana pun mereka akan diberi latihan lah untuk menguasai berbagai-bagai kemahiran. Salah satunya maritim lah, dunia laut, dunia air, dunia nelayan dan juga yang berkaitan dengan laut ni.
Sebab tu sangat penting. Yang saya teringat lah, Tuan Nasir pernah sebut, kita nak bantu orang, kita nak berkhidmat, kita ketika banjir, ketika bencana alam dan sebagainya. Jangan ketika kita nak selamatkan orang, kita pula yang lemas, kita pula yang perlu diselamatkan. Jadi perlulah para remaja ni mengambil berat tentang hal ni dan mengambil fokus lah dan juga bersungguh-sungguh. Malah Tuan Nasir minta supaya belajar semua, mengail ikan, menjala ikan, menjaring ikan, menangkap ikan ni semua. Malah Tuan Nasir sebut dia pedih hati dia tengok ramai orang yang menjaring ikan, menangkap ikan di depan-depan kawasan JISB, tapi remaja JISB tak pandai nak menangkap ikan. Jadi sekarang antaranya Tuan Nasir bawakan Cikgu Awang Lamid dari Pelabuhan bawa ke Semenanjung untuk latih para remaja pada RPU ni lah untuk menangkap ikan. Dan hari ini kami keluar beramai-ramai ni dengan para RPU dan pimpinan RPU lah untuk melawat sebuah kelong ternakan ikan sangka Abang Gani. Jadi marilah kita lihat suasana di kelong tersebut yang sangat perlu kita belajar lah. Kelong yang menyedihkan tu, kelong pengusaha kelong ikan ni dia ramai, lebih kurang 62 orang, tapi yang Melayu Islam ni hanya 2 orang saja. Itulah yang menjadikan kita. Satu JSB nak mengusahakan juga seboleh-bolehnya JSB juga ada kelong menternak ikan dan juga pelbagai aktiviti yang lain seperti pelancongan dan sebagainya di sini. Mudah-mudahan dimudahkanlah usaha ini walaupun modalnya sangat besar. Kelong Abang Gani sendiri diceritakan memang banyak, modalnya banyak sangat lah. Nak kena guna kayu yang mahal kan, kayu yang berkualiti, tertahan dengan air, kayu cengal batu kan. Keping kayu dia yang tebal, papan yang tebal tu yang menyambung antara dua rakit ataupun 2 kelong tu. Satu keping tu harganya 1,200. Satu keping. Bayangkanlah, tu nak gunakan paku-paku yang sesuai, tak mudah, tak karat. Banyak lagi dah kita dapat ilmu dari Abang Gani yang sangat mesra orangnya. Setiap 12 hari kata beliau kena cuci jaring, sebab jaring tu dah penuh dengan lumut, dengan teritip. Kalau tak cuci dia akan berat. Nanti dia pecah habislah semua ternakan tu lari. Kan larilah dia berenang. Jadi ada dalam ramai-ramai 62 pengusaha tu ada 2 orang je orang Melayu. Begitulah nasib kita di negara kita sendiri. Kita tak bersungguh-sungguh, maka perlulah diambil iktibar kan. Orang Melayu tak berada di tampuk pemerintahan ni bukan sekejap, lebih 50 tahun, tapi tak berjaya kita betul-betul mengamalkan Islam yang cantik, yang indah, sampai semua orang seronok dengan kita. Walau orang bukan Islam pun akhirnya masuk Islam kerana akhlak kita. Patutnya begitulah, tapi itu tak berlaku kan. Ini ketika kami sampai di kelong ni, dan ternakan ikan yang ada di sini, ikan yang ternak antaranya ikan merah, kerapu, nyok-nyok, jenahak, dan banyak lagi lah, ada beberapa lagi jenis ikan. Cuma modal ni kata Abang Gani tu memang besar lah, 1.5 juta RM untuk menyiapkan semua tu. Dan kena ada spare 500,000 lagi untuk makanan ikan. Makanan ikan ni setakat ni belum mampu lagi buat yang kualiti yang betul-betul seperti kat pasaran tu. Tak jadi, pembesaran ikan tu tak betul-betul jadi kalau yang dia buat sendiri. Akhirnya masih lagi bergantung dengan makanan yang beli lah, dan itu kos yang sangat tinggi. Dan kelong-kelong ni menggunakan tong biru. Kalau kat kelong Abang Gani ada 1,650 tong untuk terapungkan kelong yang besar ni, dan menggunakan 12 sauh. Jadi ini tempat yang kami pergi, dan tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari bolehlah menontonnya sehingga akhir. Mudah-mudahan kita dapat faedah darinya, ataupun dapatlah nampak suasana bagaimana RPU beraktiviti
dengan masyarakat dia sama bagi pimpinan macam JSBH. Ma barik lana fi ma razaqtana wa qina Maaf, adhaban terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebab kayu dia ni mahal, dia untuk hantaran ni kayu dia mahal. Lepas tu kita kena ada backup lebih kurang 500,000 lah satu seorang dia. Sebab makanan ikan. So kos tinggi sekali makanan ikan. Oh ni kau boleh? Suka. Jenak. Oh dia kata ini dia jadi ni. Macam cicaru ke kan? Suka. Sana. Ni laut. Ni kamera. Lagi dah sah. Yang besar dia besar. Ini depan tu ni. Tapi ni kecil kan tadi yang tengah tu besar. Ni kau macam merah. Kau nampak muka dia kan geram. Oh tu dia dah timbul dah. Ni kamera ni. Jenak. Ini dalam sekilo ni. Berapa? Ni bola daripada kecil. Ya. Ni berapa tahun dah ni? Dan ni dah setahun lebih lah ni. 5 bulan ni. Keri. Dia kena. Okey makan. Ni berapa dalam laut ni? Berapa dalam? Ni. 65 kaki. Kembang, sampai ada kembang. Masuk kalau masuk 4 kilo sampai 8 kilo ada. 4 sampai 8. Ini yang kecil, ikan kecil-kecil ni dia tak makan. Dia slow, kerapu ni dia slow sikit tengok. Pasal Bawah tu dia lepak. Masuk air, jom je masuk je. Boleh. dia dulu masa sebelum PKP ni dia ambil hidup 40 ringgit sekilo. Sekarang ni sebab restoran Cina dia orang tak Hidup lagi? So dia tak makan. Cuba tak nak. Ni macam mana sampai sini? Sini macam mana? Banyak yang Cina yang tak makan. Tapi dia ambil yang saiz besar tu. Dia ambil besar-besar. Sampai yang 50 kilo dia ambil. Kan dia buat manusia juga apa kan. Oh, dia makan besar dia ni. Ni apa tu? Apa ni? Ikan lali. Semua semua dia tengok apa. Jadi dia buat lompat sekok dalam dia. Dia lompat ni. Apa nama kebun laut? Sebab panggilan dia orang panggil kebal laut sebab apa? Kaki pancing. Lepas suka pancing ni. Mana GT Giant Travelling. GT Cabi. Dalam ada yang 5 kaki untuk sampai 15 kaki. GT Cabi. Anjing. Awas. GT. Kuat kali. Anjing kan? Jom je dapat kacang. Sekarang. Duduk ada ayak pun. Tengok berapa dah? Tarun. Tarun. Oh, lepas sini. Oh, dah kerapu ni tu tengok. Masuk bawah tu. Tak nampak muka. Tu sama orang. Itu yang nak jual lah. Dia dah sampai dekat saiz kilo lah. Itu jenahak belakang ni.
Sematik. 50 kilo, 50 kilo. Lagi sekak ada King ni. nyok. Abang tengah panggil eh? Abang tu tengah panggil. Mana? Dia panggil dia. Apa dia panggil? Hei. Cuma panggil dia. Kayu apa tu? Ada? Satu papan. Ni tu beritahu ni 1,200. Tinggi guru kata. Apa? Satu papan. Kita tanya dengan jutong ni. Tengah batu lah kan. Belum. Tengah panggil. Tu tengah panggil. Apa tu? Ni bukan jenok. Bukan. Ni ketang, kerapu ketang. Tahu. Betul lah dia datang lah. Keput dahi cuai. Berapa ekor dia? Dia dulu sepasang dah. Aku mati dah ni. Tinggal sekok ni. Jantan sini ni. Ni jantan. Oh, duda. Berapa tahun dah begini? Dah, yang ni pun dah ada orang order dah. RM75 sekilo. Kalikan lah. Kalikan. Kat RM2,000 lebih lah. Tapi masuk aquarium lah. Sebelum ni ada telinga gajah. Telinga gajah pun jual kat IJM. Kan dia ada aquarium di IJM tu. Oh ni. Betul. Dia tahu dia nak selalu bagi makan dah 4-5 tahun lah ni kan. Nak bagi kembung apa semua. Tunjuk kat dia ikan tu dia main lah kan. Ada dia pellet pun baling kat dia pun dia buat tak tahu lah. Udang makan ni, udang. Dan dia nak tengok dia dah biasa dengan ikan lah ni. Kalau lalu depan dia sedut kan. Dia kan vacuum ni. Buka isang tarik. So ikan tu tak terlepas kan. Memang lalu depan dia masuk. Pulau Aman. Mana kakak? Walkie-talkie nak bagi. Dah.